اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني حسبي الله لما أحمني حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu billahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haramin min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyyakum ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhamalani. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. InsyaAllah sebelum kita mulakan dengan surah, kita share daripada audio kuliah insyaAllah. Mohon share. Sama-sama kita share untuk ayat 166 insyaAllah. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 166 insyaAllah. Kita share dulu. Al-Baqarah ayat 166 insyaAllah. Kita share dulu. Okey, insyaAllah. Kita terus pada ayat 166 insyaAllah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 166 Al-Baqarah diringkaskan sebagai apabila ketua sesat meninggalkan pengikutnya. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iztabarra'allazi nattubi'u minallazi nattaba'u wara'ahul azaba wa taqatta'at bihimul asbab.
Maksudnya, Sadaqallahul Azim, iaitu ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab, dan yakni ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dalam maksudnya ni, kita tengok sama-sama, kita tengok kupasannya. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ciri-ciri orang yang zalim. Siapakah mereka itu? Iztabarra'al ladzi nattubi'u minal ladzi nattaba'u, iaitu ketika ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya. Mereka ialah ketua-ketua yang meninggalkan pengikutnya. Contohnya seperti social media influencer yang mempunyai ramai pengikut, ketua-ketua pejabat dan juga ayah dan ibu, walaupun mereka mempunyai pengikut yang sedikit, iaitu anak-anak. Mereka ini melepaskan diri mereka sendiri dan meninggalkan orang yang mengikutinya. Ni, lepas tanggung jawab, ataupun dia lari pada tanggung jawab. Kenapa ataupun mengapa? Jawabnya untuk lari daripada tanggung jawab mereka sebagai ketua. Atau mungkin mereka ini telah melihat azab yang terlampau sengsara. Atau mereka berfikir pengikut-pengikutnya ini sudah tidak ada kaitan dengan mereka. Ni. Jadi pemimpin nak lepas tanggung jawab, lepas tangan, bimbang kena azab ataupun bimbang awal-awal dah kena azab. Bila terlihat azab yang terlampau sengsara, dah tak boleh memimpin. Contohnya ketua keluarga, contohnya ketua pejabat atau ketua organisasi. Bila tengok tak terdaya nak menanggung, tak terdaya nak manage, dia terus tinggalkan macam tu. Ni ya. Hebatnya ditegur dalam ayat Quran 165 166 Al-Baqarah. Sebenarnya orang seperti ini, mereka memimpin bukan dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi untuk meletakkan diri mereka sebagai andada, yakni sekutu-sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak jadi pemimpin tapi nak terlalu hebat daripada Allah Taala. Mereka menggunakan kedudukan dan pengikut yang ramai bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi untuk mengangkat diri mereka supaya terkenal di khalayak ramai. Ni niat yang sebenarnya. Bukan memimpin lillahi ta'ala. Bila memimpin dengan nama Allah Ta'ala, dia takkan tinggalkan tanggungjawab dia sebagai pemimpin. Justru jadilah pemimpin atau ketua yang membesarkan Allah dan meletakkannya di tempat yang paling tinggi. Sebagai pemimpin, kena ingat dia adalah di bawah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab ialah membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan Allah di tempat yang paling tinggi. Bukan dia yang paling tinggi, walaupun dia memimpin. Contoh ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun masih dikira pemimpin Islam, tapi dia masih meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas, bukan dia terasa di atas. Begitu juga apabila kita mempunyai pengikut yang ramai dalam media sosial, sampaikan perkara kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya sekadar idea sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Biarkan orang kenal agama, biar orang kenal agama Allah terlebih dahulu, bukan kenal diri sendiri. Hanya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia kenal diri. Ni kenapa? Bimbang pada Allah Taala, takut sebenar-benarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ayat 166 sambung terus ya kepada ayat 167. Ya, 166 tadi mengingatkan kita jangan lari daripada tanggungjawab sebagai pemimpin. Ya, tak kira pemimpin apa. Tanggungjawab sebagai pemimpin, lepas tu cara pemilihan pemimpin pun kena renung juga. Ya. Cara Islam, contohnya Rasulullah SAW. Ini kena renung kita. Ya. Kena renung kita. Pemimpin yang sebenar-benarnya memimpin adalah pemimpin yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita pilih sebagai pemimpin yang sebenar. Jangan kita pilih pemimpin yang tinggalkan agama Allah. Pemimpin yang raikan yang lain, tidak mengenal Allah, atau pemimpin yang tak takutkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu. Ya, pemimpin yang sebenarnya pemimpin yang takut Allah, taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat seterusnya 167 yang diringkaskan maksudnya penyesalan yang tidak berguna. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minha kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang mengikutinya berkata, sekiranya kami diberi kesempatan yakni kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka sebagaimana mereka meninggalkan kami. Demikian Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan yang menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Allah Akbar. Maksudnya apa? Maksudnya dah terlambat, dah terlewat kerana dah masuk hari akhirat. Ya. Bila dah terlewat, sesal yang tidak sudah. Ini maksudnya. Tengok kupasan ni. Ayat ini menceritakan mengenai penyesalan yang berlaku kepada pengikut-pengikut pemimpin yang telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Mengagungkan pemimpin. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesal yang tidak sudah. Waktu di mana? Waktu di akhirat besok. Pasal apa? Dah tercampak ke dalam neraka. Pasal perbuatan mereka menzalimi. Zalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbuat zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga zalim diri dia sendiri. Tu kena renung kita. Setelah ketua mereka melepaskan diri tanpa membantu mereka, rasa menyesal mula terbit dalam diri kerana telah mengikuti pemimpin yang zalim. Kadang lagi awal dia menyesal pasal apa? Menyesal pasal ketua melarikan diri atau melepaskan diri tanpa membantu mereka. Pasal apa? Bergantung sangat dengan ketua. Ketua ni, manager ke, pengurus ke, ya, disangka dia yang bagi rezeki. Ya, disangkanya manager ataupun ketua jabatan dia yang bagi rezeki. Dia terlupa ketua yang bagi rezeki. Yang benar-benar bagi rezeki adalah Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Tapi pengikut ini membuat zalim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terlupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan Allah SWT mereka berkata, Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Sekiranya kami diberi kesempatan yakni kembali ke dunia, tentu kami tidak akan mengikuti mereka. Tu
tapi dah terlewat, dah tercampak ke dalam akhirat. Percayalah, tidak akan ada lagi peluang kedua untuk kembali semula ke dunia. Banyak ayat dalam Al-Quran berkenaan golongan yang menyesal dan mahu pulang semula ke dunia. Namun ini tidak mungkin terjadi kerana dunia telah pun hancur kerana tibanya kiamat. Kita jangan sampai sesal yang tak sudah di waktu akhirat. Pasal apa? Nak balik ke dunia, dunia pun dah habis. Dunia dah hancur. Dunia dah selesai. Orang putih kata games over. Ya. Banyak ayat dalam Quran dah tulis dah diingatkan. Bukan satu ayat, banyak ayat Al-Quran berkenaan golongan yang menyesal mahu pulang semula ke dunia. Tak nak baca Quran, tak nak ditinjau sikit pun ayat Quran, dia tak nampak peringatan-peringatan sesal yang akan berlaku pada diri yang menyesal besok. Golongan yang mengikuti ketua yang zalim ini akan menyesal ketika berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka seakan-akan lupa dan yang mereka lah dahulunya telah memberi sokongan penuh, memberikan pelbagai hadiah untuk mengipas atau membodek ketua sehinggakan ketua mereka itu menjadi lupa diri. Ya, golongan ini mengikuti ketua yang zalim. Ketua yang zalim yang akan menyesal ketika berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka seakan-akan lupa yang mereka dahulunya telah memberi sokongan penuh, memberi pelbagai hadiah untuk mengipas atau membodek ketua sehingga ketua mereka menjadi lupa diri. Di kaki bodek, kaki jack, ya, untuk bos dia. Dia terlupa nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala azab neraka yang pedih, barulah mereka menunjukkan rasa penyesalan. Ya, bila terlihat azab Allah yang amat pedih, baru dia terlihat azab yang pedih, baru ada rasa penyesalan. Tapi terlewat pasal dah tercampak pada hari akhirat. Tercampak pula ke dalam neraka. Itu yang azab sepedih-pedihnya. Orang sebegini akan disambar oleh api neraka kelak dan mereka tidak akan keluar dari situ selamanya. Allah Tuhan. Orang yang tercampak ke dalam neraka ni kelak tidak akan keluar. Azab seazab-azabnya, pedih sepedih-pedihnya, panas sepanas-panasnya. Tapi yang paling hebat, ya, dia takkan keluar daripada neraka selamanya. Ini adalah peringatan buat kita supaya jangan cenderung kepada pemimpin-pemimpin yang zalim kerana pasti balasan mereka yang sedang menanti. Ya, sebab tu kita jangan cenderung. Kita di-advise, kita dinasihatkan, janganlah cenderung pada pemimpin yang memang kita dah tahu dah zalim, pencuri, pembohong, penipu, pendusta, perasuah dan macam-macam. Mohon, kita dah diingatkan Allah Ta'ala. Ni ayat 166 pun mengingatkan kita, jangan cenderung, ya, carilah pemimpin yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang berpandukan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang berpandukan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sepatutnya kita pilih jadi pemimpin. Tak kira siapa dia adalah Islam sebenar-benarnya. Ya, pemimpin, kalau kita yang memimpin tak ikut Islam, kena pula yang bukan Islam, ke mana arah kita? Ke mana arah kita? Ya, pasal apa? Dia tak tahu bab Islam. Yang tak Islam memang confirm tak tahu bab Islam. Yang Islam insya-Allah, tapi macam mana dia menjalankan dia sebagai umat Islam? Ya, Islam yang sebenarnya.
Jawabnya untuk lari daripada tanggungjawab mereka sebagai ketua, ataupun mungkin mereka ini telah melihat azab yang melampau sesara. Ni ya. Sebab tu kita jangan cenderung kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kerana pasti balasan mereka adalah neraka yang menanti mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tunsarun. Sadaqallahul azim. Ayat Hud, surah Hud ayat 113. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka ya, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka yakni kalau kamu berlaku sedemikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian yakni dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Yang diceritakan maksudnya, kita jangan cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim. Kita dah tahu dah pemimpin tu zalim. Kita dah tahu dah dia memimpin zalim pada diri sendiri, zalim kepada Allah, zalim pada Rasulullah, zalim kepada umatnya yang dipimpinnya. Kita dah tahu dah. Janganlah kita cenderung. Kalau kamu berlaku juga, cenderung juga, nak bodek juga, api neraka standby untuk bakar kita, sedang kamu tidak ada penolong. Pemimpin yang kita sanjung tu tidak akan menolong kita balik, ya, tidak akan menolong kita balik. Cuba renung tuan-tuan, janganlah kita tercampak dalam neraka, tak ada siapa yang menolong. Kita dah jadi anak umat Rasulullah, carilah jalan untuk apa? Untuk balik pada Allah. Cari pemimpin yang ikut, yang takut Allah, takut Rasul, ya, takut Allah, taat Rasulullah. Itu sebenarnya, dan juga kitab Allah Subhanahu. Terus kita ayat ke 168. Carilah makanan yang halal dan baik. Ni pun hebat juga, ya. Ayat 168. Sambung terus insya-Allah. Carilah makanan yang halal dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan tayyiban wa la tattabi'ul khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Al-Baqarah 168. Ya. Diingatkan kita, satu Al-Baqarah 168 dipesan kita, dalil yang amat hebat. Wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. 168. Ya, maksudnya kita ni dipesankan, diperintahkan makan daripada makanan yang halal dan baik. Allah dah sediakan di bumi, ya, yang terdapat di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kita follow bab syaitan nak makan yang haram. Dah tahu dah arak tu haram, kita nak juga follow. Nak juga subhat.
nak juga kita sokong bab yang haram. Tu pelik manusia yang menyokong tu Islam juga. Sungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Ini kan dalil kuat. Dah Allah beritahu dah, syaitan musuh yang nyata. Kupasan ayat sebelum ini bercerita tentang kejadian apa yang terjadi kepada mereka yang tidak mengikut ajaran Islam semasa di dunia. Maka sekarang Allah SWT memberikan kita nasihat tentang apakah yang perlu kita lakukan di dunia kalau tidak mahu mendapat nasib yang buruk di akhirat. Allah dah bagi terang-terang, Allah dah bagi terang-terang dalil yang nyata, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nak terlampau ikutkan di dunia. Ya, kalau tak mau mendapat nasib yang buruk di akhirat besok. Ni. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah daripada makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Tu dalil yang hebat. Dah dipesan makan yang halal. Tuan-tuan, perempuan, mohon cari jalan makan makanan yang halal. Antara makanan yang halal, tuan-tuan, ya, rezeki yang halal. Pesan pada sahabat-sahabat yang bekerja, anak yang bekerja, jangan punting kerja, ya, punch card, punting kerja, lepas tu makan duit yang dibagi. Kadang-kadang kita kenong bos bayar, majikan bayar 1 bulan 20 hari, ya, sebulan 20 hari kerja, Isnin sampai Jumaat, sebulan 20 hari. Kadang-kadang masa 20 hari tu kita tak jaga, ya, 20 hari dibayar gaji 20 hari. Bos baik, majikan baik, tapi kadang-kadang anak buah buat perangai yang tak baik. Itu makan yang tidak halal. Pesan bagi. Pasal apa? Benda yang halal akan jadi tidak halal. Pasal apa? Perangai dia. Ya, skip masa, skip kerja, ya, melelong buat kerja, merayau waktu kerja, macam-macam perangai. Tu yang jadi tidak halal. Kita suapkan pula makanan tu pada ibu, ayah, anak-anak, isteri kita. Allah, tuan-tuan. Tu kena renung kita. Buruk padahnya ni waktu di akhirat besok. Ni. Ayat ini adalah seruan Allah SWT kepada kita agar makan makanan yang baik, tayyib. Ayat ini bukan hanya ditujukan kepada orang yang beriman saja, malah untuk semua manusia. Betapa Allah SWT sangat kasih dan sayang kepada hamba-Nya. Kepada hamba-hambanya, walaupun ada dalam kalangan hamba-Nya itu tidak mahu patuh dan taat kepada perintah-Nya. Allah tu Ar-Rahman, tuan-tuan. Ya, dia bagi rezeki, tak kira bangsa, tak kira kulit, tak kira agama. Tu. Tapi ada yang masih lagi lawan Allah. Itu pun Allah bagi juga sebab kasih sayang rezeki dia. Apakah yang dimaksudkan dengan halal lagi baik? Gini. Ayam yang setiap hari kita makan memang kita tahu ia halal dan telah disembelih dengan betul. Maksud baik itu ialah pula bermaksud ayam yang kita makan itu bukannya dari ayam yang dicuri. Milikan makanan itu pun kena halal juga. Kalau halal tetapi barang itu hasil curian, maka ia tidak baik. Ia juga haram kerana sumbernya daripada curian. Itu contoh bab yang tidak baik ataupun tidak halal. Contoh yang lain, jika pekerjaan kita tidak dilaksanakan dengan jujur, seperti tidak menepati masa bekerja dan menerima rasuah, maka wang yang kita terima sebagai gaji tidak akan ada, tidak ada berkatnya. Saya nak share lagi sekali.
Saya ulang balik, contoh apa yang dimaksudkan dengan yang halal lagi baik ialah contoh yang lain, jika pekerjaan kita tidak dilaksanakan dengan jujur, seperti tidak menepati masa bekerja dan menerima rasuah, maka wang yang kita terima sebagai gaji itu tidak akan ada berkatnya. Makanan yang dibayar atau dibeli dengan wang gaji yang tidak berkah itu menyebabkan makanan menjadi tidak halal. Allah, tuan. Saya ulang balik. Ni bukan saya kata, nota My Quran Time kata. Contoh yang lain, jika pekerjaan kita tidak dilaksanakan dengan jujur, seperti tidak menepati masa bekerja dan menerima rasuah, maka wang yang kita terima sebagai gaji itu tidak akan ada berkatnya. Makanan yang dibayar atau dibeli dengan wang gaji yang tidak berkat itu menyebabkan makanan menjadi tidak halal. Faham Ada kalinya kita terlupa untuk memikirkan sama ada rezeki yang kita dapat itu daripada sumber yang halal ataupun tidak. Walaupun kita makan makanan yang pada dasarnya halal, tetapi kalau cara kita mendapatkannya adalah dengan cara yang haram, maka ia haram untuk kita makan. Allah kan hanya beringat kita dengan punca rezeki kita. Bagaimana kita dapatkan rezeki? Pastikan rezeki kita halal. Apa kesannya makan makanan yang tidak halal dan haram? Ada kesan? Memang ada kesan. Kita baca tengok. Apabila makanan yang kita makan sumbernya yang haram, seperti rasuah, tidak amanah dan lain-lain lagi, maka syaitan yang berada di saluran darah dengan mudah akan mempengaruhi kita. Syaitan adalah musuh utama manusia dan syaitan sangat senang mempengaruhi disebabkan kita tidak mampu melihat mereka. Allah, tuan-tuan. Bila makan benda yang haram, syaitan senang betul nak mempengaruhi kita. Senang nak dia rasuk kita sampai masuk ke saluran darah dan mempengaruhi kita. Kemudian jelas syaitan diceritakan adalah musuh utama manusia. Syaitan sangat senang mempengaruhi disebabkan kita tidak mampu melihat mereka. Pasal apa? Kita dah sebati dengan yang tidak halal, benda yang disukai oleh syaitan. Oleh itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Diingatkan kita jangan ikut langkah syaitan. Dari pesan dah kita. Dari perintahkan kita oleh Allah SWT, firman-Nya. Kita diingatkan supaya sama sekali tidak mengikut jejak langkah syaitan. Kerana mereka suka campur tangan. Dalam hal halal dan haram. Ini perangai syaitan. Suka betul. Bab halal haram ni syaitan masuk campur. Mereka juga suka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Bahkan telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan anak cucu Adam. Allah. Nampak? Dia siap janji dengan Allah Taala. Apa dia? Hendak menghalal yang haram, hendak mengharamkan yang halal, dan yang paling hebat, dia janji di hadapan Allah Ta'ala untuk sesatkan anak cucu Adam. Mereka juga tidak pernah berhenti berusaha untuk menyesatkan kita dari dahulu sampai sekarang. Bahkan sehinggalah datangnya hari kiamat pun masih berlaku penyesatan daripada syaitan. Cuba kita kembali kepada ayat sebelumnya, iaitu Al-Baqarah ayat 167, di mana ada diceritakan tentang orang yang zalim. Antara salah satu punca mereka zalim
adalah daripada makanan yang mereka makan. Itu kezaliman kita. Zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri, iaitu makan makanan yang haram. Lihatlah diri kita, apakah kita manusia yang zalim? Cuba renung diri kita ni yang sebenar-benarnya. Tu nota besar yang dimerahkan dalam nota ni, iaitu sesungguhnya pekerjaan yang baik itu bukanlah satu tiket untuk kita yakin bahawa rezeki yang kita perolehi adalah dari sumber yang halal. Terkadang dalam pekerjaan yang baik juga kita melakukan perkara-perkara yang tidak halal. Berfikirlah sejenak. Kerja dah memang bagus, kerja yang memang halal, tapi kadang-kadang dia jadi haram dan hilang keberkatan dia. Kalau ia semaklah permakanan kita sejak dahulu hinggalah hari ini. Jagalah juga disiplin di tempat kerja supaya kita beroleh rezeki yang berkat dan dapat memberi sumber yang baik serta tayyib kepada keluarga tersayang. Percayalah, tempat kerja juga mampu menjadi punca rezeki kita tidak berkat, apalagi baik dan tayyib. Kena ingat, diingatkan kita tempat kerja kita memang halal, tapi kadang-kadang perangai kita yang hebat menyebabkan hilang keberkatan kita dengan pekerjaan kita, hilang keberkatan makanan kita. Maksudnya jangan kita terlalu ikut-ikutkan bab syaitan. InsyaAllah kita teruskan sikit lagi satu ayat yang ke-169. Diingatkan 169 ni lagi hebat, iaitu disuruh kita, diperintah kita Allah Subhanahu Wa Taala berhati-hati dengan syaitan. Bukan dengan jalan raya, berhati-hati dengan syaitan. Apa ayat dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Maksudnya, sadaqallahul azim, sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruhmu melakukan kejahatan, perkara yang keji dan berkata dusta terhadap Allah, sesuatu yang kamu tidak ketahui. Al-Baqarah ayat 169. Sebab tu disuruh kita berhati-hati dengan syaitan. Saya ulang kali, maksudnya sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruhmu melakukan kejahatan. Diingatkan kita, syaitan tak suruh kita buat baik. Dia tetap menyuruh kita, hanya menyuruh kita melakukan kejahatan. Kemudian perkara yang keji, tak kira maksiat ke apa, dia tetap menyuruh buat perkara yang jahat, yang keji. Kemudian disuruh kita berkata dusta, jadi pembohong, jadi pembelot terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang kamu tidak ketahui. Kupasan ayat ini menceritakan mengenai musuh yang paling nyata, iaitu syaitan. Apakah tanda-tanda yang syaitan itu adalah musuh yang nyata? Sifat syaitan ialah suka menghasut manusia kepada perkara yang membahayakan diri dan hati. Dan dua dia attack kita, iaitu bab hati, bab diri kita. Dia akan hasut manusia kepada perkara yang membahayakan diri dan hati. Apa dia? Kedua istilah, apa istilah yang di sini ditulis? Su'i. Dan satu lagi fahsya. Su'i, yang adalah perbuatan keji dan akhlak yang buruk. Fahsya adalah setiap yang buruk bagi jiwa. Dua benda. Perkara untuk bagi jiwa, perkara perbuatan keji, akhlak yang buruk.
Kedua istilah ini merujuk kepada hasutan syaitan yang mengajak manusia dengan berdusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan namanya, dengan nama Allah. Allah itu yang sumpah nama Allah. Silap besar kita. Bahkan mereka yang tidak segan silu menghalalkan dan mensyariatkan sesuatu serta berlindung di sebalik syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun hebat juga. Dengan nama Allah pula juga dia membuat dusta, menghalalkan dan mensyariat pula dengan nama Allah Taala. Andainya kita sedar bahawa ini adalah satu bencana besar buat manusia. Tambahan pula apabila ada manusia yang mengikuti jejak langkah syaitan sehingga sanggup berpaling daripada bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah perkara yang sangat keji, sangat dikeji. Justru jagalah disiplin agar kita tidak membuka ruang untuk syaitan menggoda, sama ada dengan sengaja ataupun tidak. Jika kita tidak menjaga sumber rezeki yakni makanan dengan baik, yakni taib, maka hati kita, keluarga dan anak-anak pasti akan menjadi lemah. Apabila hati menjadi lemah, maka Allah SWT tidak lagi menjadi keutamaan. Malah bisikan syaitan pula menjadi lebih kuat. Disebabkan itu kita menjadi malas untuk ke masjid. Malah isteri pula tidak mahu menutup aurat dengan sempurna apabila berada di khalayak ramai. Anak-anak pula menjadi degil dan tidak mahu mendengar kata-kata. Tidaklah kita kasihan melihat keluarga yang semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Justru apa yang perlu kita lakukan sebagai ayah dan ibu, kita harus memainkan peranan penting dalam sebuah rumah. Bertaubatlah sentiasa dan berusahalah melakukan yang terbaik dalam mencari rezeki untuk keluarga tercinta. Ingatlah ingatlah bermula daripada su' boleh membawa kepada fahsyak jika kita tidak menjaga soal rezeki yang halal dan thayyiban. Jaga akhlak, jaga adab kita. Resolusi ayat Al-Baqarah dari 164 hingga 169. Poin yang penting, cuba renung, ada 4. Pertama, perhatikan alam untuk meningkatkan rasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, apakah kecintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada segalanya. Ketiga, jadilah pengikut yang sedar akan kebenaran. Pastikan makanan setiap hari halal dan baik. Jadikan pengikut yang sedar. Yang ketiga, yang keempat, pastikan makanan setiap hari halal yang baik. Tu kena renung kita. Saya ulang balik 4 poin yang penting dalam ayat 164. Pertama, perhatikan alam untuk meningkatkan rasa kebesaran Allah SWT. Renungkan alam ini supaya kita tambah keimanan kita. Hebatnya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apakah kecintaan kita pada Allah melebihi daripada segalanya. Betul kecinta dengan Allah Taala kita. Yang ketiga, jadilah pengikut yang sedar dan akan kebenaran. Kita pengikut pemimpin yang sebenarnya dan kita adalah bab kebenaran ataupun tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, pastikan makanan setiap hari halal dan baik. Tu direnungkan kita. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, dapat jadi perisai, jadi kita punya bekalan untuk menghadapkan satu hari yang hebat nanti. Dan juga sekarang ni yang masih kita melanda, yang kita hadapi. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita perisaikan diri kita, insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Kita tutup majlis malam ni dengan Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Surah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tasanna biz jabar wa tasanna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarrina waqdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ya Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil akan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yushghiluhu sya'nun an syan. Subhanallahil hannani mannan. Subhanallahil musabbahi fi kulli makan. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnini bihalalin haramin wa siwa. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa siwa. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya saman. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala wa mali. Bismillahi wa ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'isu wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.